Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah anda bersama saya di dalam segmen T-Talk Supper for Talks. So insyaAllah hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang sebuah kisah daripada Nabi Ibrahim AS. Jadi seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim ini sendiri terkenal dengan misinya mencari Tuhan, mencari siapa Tuhan pencipta semesta alam. Kisahnya bermula di mana zaman mudanya baginda telah memenggal berhala dan kemudiannya baginda telah dicampakkan ke dalam api yang menjulang tinggi. Tapi kemudian Nabi Ibrahim sendiri telah diselamatkan oleh Allah daripada api itu. Kemudian cerita baginda Nabi Ibrahim AS bersambung di mana Nabi Ibrahim AS sendiri telah berkahwin dengan Siti Sarah, dan kemudian baginda berkahwin pula dengan Siti Hajar dan dikurniakan seorang anak, iaitu Nabi Ismail AS. Kemudiannya datang satu perintah daripada Allah SWT mengatakan untuk Nabi Ibrahim ini berhijrah daripada Palestin ke Mekah, di mana ketika itu Nabi Ismail AS itu masih bayi. Setelah mereka tiba di Mekah, yang di mana ketika itu Mekah itu tak ada apa-apa, kering kontang, memang tiada apa-apa. Kemudian datang pula satu perintah daripada Allah untuk Nabi Ibrahim ini pergi meninggalkan isteri dan anaknya itu. Setelah anak kecil kesayangannya itu meningkat remaja, Nabi Ibrahim pula diperintahkan untuk menyembelih anaknya itu. Dan di dalam kisah ini Nabi Ismail sendiri berserah diri terhadap perintah Allah itu. Di sini saya mahu berkongsi sebuah ayat daripada surah Al-Baqarah sendiri, ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Jadi daripada kisah Nabi Ibrahim AS ini, kita dapat belajar makna sebenar Islam itu. Islam itu seperti kata Al-Maududi di dalam buku Asas-Asas Islam, Islam ini adalah satu bentuk kata kerja yang bermaksud tunduk dan patuh kepada arahan Allah SWT, ataupun dengan lebih mudah, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Memetik daripada kata-kata Al-Maududi tadi, dia ada menyentuh tentang kata kerja. Jadi apa kaitan kata kerja dan juga Islam? Kita selamanya akan kelabu dengan makna Islam bila mana kita faham Islam ini adalah kata nama. Sebab apa? Pengertian kata nama dan juga kata kerja akan memberi impak yang berbeza. Saya bagi satu contoh lah. Orang yang bernama lari, belum tentu dia akan berlari. Orang yang bernama Ibrahim, belum tentu dia akan menjadi seperti Nabi Ibrahim AS. Menjadi Muslim bererti Islam, bukan sekadar Islam. Apabila kita lihat keadaan hari ini, memang kita dapat lihat bagaimana orang Islam ini, Islam itu hanya pada IC. Dia nampak Islam ni pada pakaian, Islam ni pada amalan-amalan ritual sahaja. Sedikit demi sedikit Islam ini ditanggapi seperti hanya akan digunakan ketika tiga perkara. Yang pertama, pada kelahiran. Kemudian pada upacara perkahwinan. Dan yang terakhir, Islam ini hanya akan digunakan bila mana ada berlaku hal kematian. Malahan itu pun sudah sedikit demi sedikit terhakis. Jadi benarlah kata-kata seorang Yahudi di mana dia mengatakan nak melihat kekuatan orang Islam bukanlah pada solat Jumaat, tetapi pada ramainya
umat Islam ketika solat subuh. Jadi menamakan anak kita Ibrahim yang memang indah, belum tentu akan menjadikan anak kita itu sama seperti Nabi Ibrahim yang Islamnya itu kata kerja. Jadi menamakan anak kita Ibrahim memang indah. Sepertinya sosok pahlawan itu Nabi Ibrahim AS. Tetapi belum tentu dia akan Islam seperti Nabi Ibrahim AS. Sekian saja daripada saya. Wallahu alam. Moga sama-sama dapat kita ambil pengajaran daripada kisah ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.